Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Masa menunjukkan pukul 2:30 petang. Hari ini 4 Mei 2020, hari Isnin. Dan sekarang ni kita dalam kelas Kimia Tingkatan 5, di mana kita membincangkan tentang jawapan bagi modul A+ SPM Chemistry, terbitan Ilmu Bakti, muka surat 102 hingga 112 hingga 121, InsyaAllah sebelum muka surat. So kita boleh mulakan sekarang. So 112 ni start dengan nota ni. Dan kalau kamu perasan, nota ni dilengkapi pula dengan latihan ya. So saya just beritahu secara lalu sahaja untuk termochemistry, dan kita dah belajar pun masa awal tahun dahulu. So thermochemistry is a branch of chemistry that studies the heat change in chemical reactions. Okay, heat of reaction is the heat change in a reaction. Chemical reaction can be divided into two types, exothermic dengan endothermic reactions. So exothermic, kita tengok perkataan dia exit An exothermic reaction is a reaction in which the heat released during the formation of bonds in the products of reaction is higher than the heat absorbed during the breaking of bonds in the reactants. Okay. So kat sini kalau kita tengok masa formation of bonds, okay, ini nota penting masa formation of bonds, heat is released. Masa breaking bonds, heat is absorbed. Okay, so nota penting itu. Okay, heat is released when bond forming. Okay, heat is absorbed when bond breaking. So kalau kita tengok gambar ni, okay, ini kamu kena ingat tau, reaction kamu kena ingat sodium hydroxide solid. Saya nak pertekankan perkataan solid ni. So bila sodium hydroxide solid dia dissolve in water, baru temperature akan rising, ataupun this is exothermic reaction. So saya nak ulang ni adalah, kalau kamu buat kata dissolve sodium hydroxide solid in water, dia adalah exothermic reaction. Dia akan jadi wrong kalau kamu kata dissolve, dengar dissolve sodium, ni kalau pun tak betul, kalau dissolve sodium hydroxide solution in water, ini jadi salah. Sebab kalau dia jadi solution, dia dah bukannya berlaku dissolve tu, dia kena, yang ni jadi salah, ni salah ni salah. Okay, sebab kalau dia di solution, dia bukan dissolve dah, so tak ada pun apa-apa berlaku. Faham tak konsep dia? So kat sini yang betul adalah kena pakai perkataan solid So dissolve sodium hydroxide solid in water, baru dah dia exothermic. Kalau dia solution, dia tak ada apa-apa, nothing happen. Sebab tak ada apa-apa dia tak bond breaking pun, ataupun tak bond forming pun Okay. Okay, yang ni kamu dah buat. Okay, boleh tak beritahu jawapan saya untuk A? The mixture and the plastic cup becomes hot. Okay, betul. Becomes hot. Okay, hotter pun boleh. Okay, the thermometer reading
increases, betul. Okay. Lepas tu, the total energy content of reactants is higher. Higher. Okay, kamu kena ingat okay, kalau saya lukis. Okay, kamu ni satu benda. Ni satu benda Kalau okay, ini adalah kita panggil dia reactant. Ni reactant. Okay. Lepas tu dia release energy. Kalau release energy, okay. Lepas tu dia release energy, Lepas tu dia jadi produk lah kan lepas tu. Orangnya produk. So jadi produk. Okay. So kalau kita comparekan dua benda ni, okay. Ni reactor yang produk. Macam mana dengan energy content dia? Mana lagi banyak? Reactant ke produk lagi banyak? Energy content. Kalau dekat kat sini, sebab dia dah release, dia jadi produk. So, energy content dekat reactant is more ataupun higher than product. Okay. Energy content untuk dalam reactant is higher than product sebab dia dah release. Bila dia release, bila dia release, heat tu pergi mana? Heat tu akan pergi dekat thermometer. So, dia masuk dekat thermometer. Okay, dia masuk thermometer. Okay, so saya buat macam ni. Okay, kalau ni thermometer. So, daripada dia sedikit saja dia naik. Okay. So, bila heat ni masuk, dia masuk kat thermometer. Dia masuk thermometer. So, nanti thermometer tu jadi rise lah. Okay. So, bila heat release. Okay, ingat kat sini bila heat release. Okay. Saya panjangkan sikit ni. The total energy content of product becomes lower kan? Okay. Tapi, dengar dia punya total energy product akan lower sebab daripada ada banyak energy, lepas tu dia release jadi produk, so dia becomes lower. Okay. Maksudnya product becomes lower. Tapi, the temperature of surrounding is increased sebab haba tu, heat tu pergi keluar. Okay. So, bila temperature of surrounding increase, the reading of thermometer is increased. Saya buat ke bawah. Okay. Temperature of surrounding increase. Bila temperature of surrounding increase, thermometer increase lah. Ini memang budak selalu confuse kat sini. Dan ramai yang macam tu. Kamu kena bezakan energy content dengan temperature. Itu saya nak kekalkan banyak kali. Kamu kena bezakan energy content dengan temperature. Ulang. Energy content. Okay. So, kalau kata energy content, dia becomes lower. Dia becomes decrease. Sebab daripada banyak, dia lepaskan tenaga tu. Bila dia lepaskan tenaga, diri sendiri tu dah jadi kurang tenaga. Daripada banyak heat kepada less heat. Tetapi heat tu pergi mana? Heat tu pergi kat tangan kita, rasa panas. Kena kat kulit kita, rasa panas. Heat tu pergi mana? Dekat thermometer. Thermometer, temperature rising. Okay, so kita tengok pula. Next. The amount of heat released during the formation of bonds in product is heat released during the formation of bonds.
So, lepas tu dia compare pula dengan heat absorbed during breaking of bonds. So, heat release dia lagi banyak kan sebab kita rasa panas tadi kan. So, kat sini jawapan dia adalah higher ataupun more. Okay, betul. Very good. So, the amount of heat released during the formation of bonds in the product is higher ataupun more than the heat absorbed during the breaking of bonds. Okay. Lepas tu, dissolving sodium hydroxide solid in water is an exothermic reaction. Okay. So, saya akan save dulu gambar ni. Sekejap Okay, heat release. Okay, ni saya save dulu. Saya letak dekat Telegram. Okay. So, next adalah kita tengok endothermic. Ni konsep endo dengan exo ni kamu kena ingat dulu Okay, fill in the blanks with the correct words based on the diagram. Spatula, dalam spatula ada ammonium chloride solid. Ni saya kata solid. Okay. Ammonium chloride solid, lepas tu dia masuk dalam water, temperature dia akan decrease. Okay. So, yang ni adalah contoh pada endothermic. So, the mixture and the plastic cup becomes cooler, betul. Okay, becomes cold, boleh. Cold dengan cooler boleh. Okay, very good. The temperature, the thermometer reading decreases, betul, very good. The total energy content of reactant is, reactant dia, macam mana reactant dengan produk dia? Okay, lower. Okay, kita tengok konsep dia Okay, so kalau kita buat gambar balik tadi. Okay, kita ambil gambar ni je lah. Okay, so start dengan reactant. So, sebab dia absorb energy sebab dia absorb energy, so reactant dia absorb energy. So, energy ni masuk. Energy masuk. Okay. Bila energy masuk, dia absorb energy. So, dia jadi produk pula. Okay, dia jadi produk. Okay. So, dekat sini, sebelum dia sikit, lepas tu dia bertambah heat energy. So, produk. Okay. So, dekat sini adalah heat is absorbed. Okay. Bila heat absorbed, macam mana dengan total energy content? Total energy content of product becomes apa? Kamu kena bezakan. Kamu kena bezakan energy content dengan temperature. Kamu kena bezakan energy content dengan temperature. Dia absorb energy. Bila dia absorb energy, tenaga dia berkurang ke bertambah? Okay. So, bila dah absorb energy, tenaga dia bertambah untuk produk. Ini saya akan, ni kata sini produk. Total energy content of product becomes higher sebab sebelum dia sikit bertambah jadi. Dia absorb. So, kamu kena bezakan heat absorption, heat release, heat dengan temperature. Okay. So, bila heat is absorbed, heat absorbed ni dia from surrounding tau. So, bila dia from surrounding temperature becomes lower sebab dia dah ambil daripada sekeliling. Okay. So, heat daripada luar ni dah kena ambil dengan reaktan tadi tu. Okay.
So kalau sebelum ni dia tinggi kat sini, dia tinggi. Okay. So bila heat dia dah kena ambil masuk kat reactant, so heat from surrounding akan berkurang. Sebab heat dia dah kena ambil. Heat kat luar tu dah jadi sikit. Okay. So bila temperature becomes lower, so reading of thermometer becomes lower. Bezakan heat dengan temperature. Saya ulang, bezakan heat dengan temperature. Okey, saya ulang balik. Saya lukis baru balik. Okey. Ada dua benda saya nak cerita di sini. Saya kalau tak lagi korang tak faham kat sini, saya tak move on ya. Okey, so kamu tengok sini. Okey. Sekarang ni reactant. Kita colourkan dia dengan warna orange. Okey. Lepas tu ni produk. Okey. Lepas tu sekarang ni reactant. Saya kena bagi nama dia reactant. Okey, reactant dengan produk ni dia adalah substance yang berbeza sebelum dia berbeza dengan selepas. Okey. So untuk reactant jadi produk, okey, so saya buat, kamu dengar betul-betul Dengar betul. Okey. So yang ni saya copy balik. Ni saya copy balik. Sini. Okey. Okey, so saya ulang balik Ni saya sengaja je nak bagi kamu ingat balik Okey, sekarang ni dengar betul. Sekarang heat is absorbed. Dengar betul-betul. Ni absorb. Okey, belah kiri ni heat is absorbed. Okey, ni kita anggap ni heat. Okey. Lepas tu bila heat absorb, okey, macam mana dengan dengan betul, energy content of products become very good. Energy content dia becomes higher. Okay, energy content dia becomes higher. Tapi tadi heat absorb from surrounding. Macam mana dengan surrounding temperature? Surrounding temperature becomes lower. Sebab dia kena ambil heat dia kan. Reactor dah ambil heat dia. Okay, lepas tu the thermometer reading decreases. Okay. So saya ulang balik walaupun nota dekat sebelah, saya ulang balik untuk exothermic. Okay, sekarang ni reactor ni dia release heat. Keluar. Okay. So kat sini adalah heat release. Okay, bila heat release, macam mana dengan energy content of product? Dengar betul saya kata product energy content of product. Okay, very good. Product is lowered ke tak kisah becomes lower. Okay, macam mana surrounding temperature? Becomes higher sebab dah bertambah heat dia keluar. Heat terkeluar pergi ke surrounding. So kita rasa panas lah. Okay, kalau kena kulit rasa panas. Okay, last sekali thermometer reading increases. Okay, so sebelah kiri ni nama dia apa ni? Sebelah kiri ni, apa nama reaction ni? Sebelah kiri ni. Okay, very good. Ini adalah endothermic reaction.
Okey, ni saya bagi warna merah. Tak nak warna merah. Jadi saya kotakkan. Okey, ini adalah belah kanan adalah exothermic reaction. Okey. Konsep ni saya nak kamu ingat. Bezakan heat dengan temperature of surrounding. Ni saya copy, saya paste kat sini. Okay. So, okay. So, kita sambung balik. Okay, kita total energy of reactants. Okay, sekarang ni cakap pasal reactants. Kita ulang balik Ini surrounding temperature becomes lower kan? Ataupun dia becomes cooler ataupun cold. Thermometer reading decreases. Tapi dia kata total energy content of reactant. So energy content reactant dengan produk kalau compare kan macam mana? Ni adalah reactant. Okay, very good. Is lower than product. Sebab produk tu dah become higher. Sebab dia kena absorb. So reactant dia akan jadi lower. Okay. Very good. The amount of heat released during formation of bonds is in products is okay, very good. Is less Is less ataupun lower, okay. Is less than heat absorbed. Okay, sebab tu lah heat absorb lagi banyak. Bila heat absorb lagi banyak, dia ada endo. So, dissolving ammonium chloride solid in water is an endothermic reaction. So, kamu kena ingat kalau dia dissolve ammonium salts. Okay, kalau dissolve ammonium salts, dissolve ammonium salt in water, dia adalah endothermic reaction. Tapi kalau dissolve sodium hydroxide ataupun potassium hydroxide solid in water, dia adalah exothermic. So soalan objektif boleh keluar lah pasal ni. Which of the following is endo or exo? So kamu kena perasan pasal ammonium salt dengan sodium hydroxide solid ni Okay. Next, classify the following exo dengan endo. Okay, kalau saya apa-apa yang menghasilkan heat, dia adalah exothermic Okay, saya lupa nak beritahu lagi. Satu lagi, kalau ada perkataan decomposition. Bila decomposition, biasanya adalah endothermic. Okay, so kita buat satu-satu. So, reaction between acid and metals. Exo ke endo? Okay, very good. Okay, dia adalah exothermic So, dia adalah exothermic. Okay. Lepas tu, dissolving hydrated copper to sulfate crystal in water. Okay, ini adalah endothermic. Ini adalah endothermic. Dissolving concentrated acids in water. Yang ini adalah exo. Very good. Combustion of fuels. Okay, exo juga. Neutralization. Sama juga exo. Okay. Saya tulis dulu jawapan saya tulis dulu jawapan. Saya insert table. Okay. So tadi yang pertama adalah reaction. Ini adalah exo Ini exo. Ini endo. Ini adalah reaction between acid and metals. Okay, ini adalah exo. Lepas tu dissolving hydrated copper to sulfate solution. Sulfate crystals
in water adalah endo. Perasan kalau kata dissolve kena beritahu in water. Okey, lepas tu ini adalah dissolving concentrated acid in water. Okey. Lepas tu combustion of fuels. Okey, yang ni adalah neutralization. Okey. Lepas itu kita tengok next sebelah ni. Okey. Reaction between acids and potassium hydroxide carbonate, hydrogen carbonate. Yang ini adalah endo, endo. Potassium hydrogen carbonate, Acid dengan potassium hydrogen carbonate adalah endo, endo. Okey, lepas tu dissolving ammonium nitrate salt in water, endo. Decomposition of calcium carbonate, endo. Endo, decomposition ni endo. Okay. Displacement of metal from its salt solution, exo. So saya ulang balik. Okay. So yang ni adalah reaction between acid and potassium hydrogen carbonate. Okay. Okay. Lepas tu yang ni pula dissolving ammonium nitrate salt nitrate salt in water. Lepas tu ini decomposition of calcium carbonate. Dan yang last sekali kat sini displacement of metal from its salts. Okay. So yang tu memang kena hafal Yang ambil biasa kau. Teacher macam mana makin apa kena ingat. Tapi kalau saya perasan decomposition memang biasanya endothermic sebab kita kena bagi heat dekat dia. Okay, lepas tu kalau combustion mestilah exothermic. Neutralization memang wajib exothermic. Okay. Yang ni saya kurang macam ini adalah endo macam tu. Tak semestinya tengok ni tak endo, ini tak exo pun. Reaction between acid and potassium hydrogen carbonate. Change of physical states. Okay, kalau kita nak cakap pasal change of physical states, kita tengok boleh juga exo dengan endo. Okay, kita buat. So contohnya solid. Okay, lepas tu liquid. Lepas tu gas. Kalau kita panaskan dia exo. Kalau kita panaskan dia endo. Kalau kita kena panaskan dia adalah endo. Ya betul. Okay. So kita tengok ini adalah kita tengok ke kanan. Kanan, nanti kita tengok ke kiri pula Okay, kamu beritahu dia endo ke exo Kamu beritahu saya tahu. Kan saya beritahu kamu. Okay, ini solid. Ini liquid. Ini gas. Okay. Daripada solid ke liquid, dia breaking bond, dia exo ke endothermic. Very good. Dia adalah endothermic Sebab dia kena break the bond, dia kena absorb heat tu untuk break the bond Okay, very good. Okay, kemudian liquid kena gas. Betul, dia absorb heat. Okay, betul. So, dia adalah endothermic. Okay, gas kena liquid. Okay, exo. So, deforming bond.
dia release heat. Okay, yang liquid kepada solid pun exothermic. Okay, so change of physical state pun boleh juga. Kalau dia pure lah, contohnya water solid ataupun ni adalah ice kepada water liquid kepada water vapor. Okay, ini pun boleh juga. Okay, so next kita nak masuk kepada energy level diagram. Okay, so energy level diagram, kalau kita tengok ada yang turun tangga dan naik tangga. Okay, saya nak ajar cara nak lukis. Kamu beritahu saya kamu ajar saya. Kita buat dua kotak jugalah. Itu tadi senang, ada rotan terus. Dia ada turun tangga dan naik tangga. Okay, so bila buat energy level diagram, mesti ada anak panah ke atas. Mesti ada anak panah ke atas. Okay, berlabelkan energy. Mesti ada tulis energy. Okay. Lepas tu kita start dengan exo, iaitu turun tangga. Okay, so kalau exo dia turun tangga. Kenapa turun tangga? Sebab daripada reaktan dia banyak heat kepada kurang heat. Okay, heat is released, dia turun tangga sebab energi dia daripada banyak kepada sedikit. Okay, betul, energy content decreases. So kat sini kamu kena tulis dia punya reactant. Bukan tulis reactant tau. Kalau dia punya equation dia adalah reactant, contohlah saya buat sini A plus B. Okay, dapat C plus D. So dekat atas ni kena tulis A plus B. Kena balance lah tapi. So, sini adalah A plus B. Okay, sini pula C plus D. Itu energy content. Okay, lepas tu okay, dia punya difference ya. Okay, kalau kita belajar macam beza kan, kita akan tolakkan final minus initial kan. Okay, so kalau final minus initial ni adalah total ni different heat. So kat sini mana lagi sikit, sebab dia adalah kat bawah, dia kena tolak yang banyak sikit, tolak yang banyak. So exothermic akan jadi nilai dia negatif. Very good nilai negatif. Lepas tu unit dia kita buat X lah. X, unit dia mesti kilojoule per mole. Mesti ada perkataan per mole. Okay, so saya nak kamu take note benda ni negatif. Dia negatif. Okay, kenapa dia negatif? Saya buat nota kat sini. Okay, saya buat warna kuning. Sebab produk less than E product E product less than E reactant. Tu sebab dia. So bila dia kurang, so jadi negatif lah. Sebab kita akan tolakkan produk minus dengan reactant. Okay, E tu energy. So energy of product is less than energy of reactant. Sebab tu unit kat sini negatif. Okay. Okay, so kita buat nota kat sini. Saya buat lagi nota. Kita buat nota kat sini. Okay, ini adalah exothermic reaction. Okay, so bila exothermic, heat is released. Bila heat is released, lepas tu surrounding temperature, ulang balik.
Okay, very good. Increased. Okay, increases. Lepas tu total energy content. Energy content. Total energy content. Total energy content product. Okay, becomes lower kan? Becomes lower. Okay, heat of reaction ataupun delta H is negative. Okay, ni delta. Alah, saya tak suka. Saya berjarak sikit, saya buat kotak. Tahir. Okay, so ingat turun tangga exothermic. Turun tangga exothermic. Okay, so kita akan buat pula untuk endothermic. Okay, ni endothermic. Okay, biasakan buat anak panah ke atas. Tajuk dia ataupun dia punya label dia adalah energy. Okay, so kalau ni adalah A plus B, C plus D. So, sebab dia endo, dia akan absorb energy. So, dia start pada bawah. Lepas tu, dia energy content dia meningkat. So, dia jadi macam ni ya. Okay. So, sini adalah kamu kena tulis A plus B. Ataupun ikutlah kamu equation tu. So, sini adalah C plus D. Okay, so delta H kat sini macam mana? Sebab dia produk dia lagi banyak. So, dia punya itu positif ke negatif? Okay, very good. Dia adalah positif. So, delta H dia adalah positif. X, mungkin tulis positif walaupun dia positif macam oxidation number tu. Kj per mol. Mesti tulis negatif positif Okay, lepas tu dia positif sebab okay, energy content of product is more kan. Okay, so sini sebab energy content of product is more than energy content of reactant. Okay, so sebab tu dia positif. Okay, so kita namakan reaction ni sebagai endothermic reaction. Heat is, okay, tolong saya, heat dia apa? Okay, absorb from surrounding. Okay, lepas tu surrounding temperature. Okay, very good. Decreases. Tetapi dia punya total energy content of product becomes higher. Okay, increases. Becomes higher. Increases. Okay. Lepas tu heat of reaction is positive. So, ciri-ciri ni memang kena ingat. Kalau saya ingat satu, saya ingat dua-dua. Macam tu je. So, ni saya copy. Okay. So, konsep dia itu. Okay. So, kita tengok soalan ni. So, ni adalah reaction antara magnesium dengan oxygen gas dalam combustion. So, the diagram shows an energy level diagram of reaction between magnesium and oxygen gas. Okay. State the information that can be obtained from the energy level diagram. So, kita tengok dia naik tangga ke turun tangga? Kita kena tengok tu dulu. Naik tangga ke turun tangga? Okay, very good. Dia turun tangga. Bila turun tangga, dia endo ke exo? Exo. So, itu first dulu kena ingat Clue lagi satu adalah kamu tengok delta H dia positif ke negatif. So, kat sini adalah negatif. So, bila dia negatif, so dia adalah exo. So, benda-benda tu kamu kena alert. Okay, so apa information yang ada? Ada banyak So, kita tulis dekat dalam ni.
Okay, so yang pertama kita tahu dia adalah exothermic reaction. Okay, lepas tu kita beritahu heat dia is absorbed ke released? Released to surrounding. Okay, lepas tu thermometer reading. Okay, increases, very good. Lepas tu total energy content of product is lower than reactant. Okay, dah siap. Settle. Okay, yang ni produk ni kamu boleh cakap, boleh gantikan dengan ni. Apa produk dia? MgO kan, magnesium oxide. So apa reactant dia? Magnesium dengan oksigen. So kamu boleh tukar, sekejap kamu boleh tukar produk tu dengan magnesium oxide. So kamu boleh tukar reactant dengan magnesium and oksigen. Kena beritahu dia dulu. Boleh lah, boleh. Boleh. Sama je. Kalau kamu nak buat terbalik, vice versa lah maksudnya. Kamu nak buat total energy. Tapi benda ni benda sama tau. Total energy content of reactant is higher than product. Dah lah. Boleh juga. Okay. Tapi point dia point yang sama. Okay, next. Ini adalah first kali kena tengok. Dia naik tangga ke turun tangga? Naik tangga. So naik tangga dia adalah endo. So kalau endo, so dia adalah release energy kan. So dia adalah endothermic. Okay. Lepas tu heat is absorbed dah. It is absorbed from surrounding. Okay, lepas tu temperature of surrounding decreases. Okay. Lepas tu energy content, total energy content of product is higher than reactant. Okay, ataupun kamu boleh gantikan produk dengan nitrogen dioxide. Okay, dan reactant dia adalah boleh juga ganti dengan nitrogen and oxygen. Kena ada dua-dua. Okay. Boleh to information? Boleh juga. Okay, kamu nak kata delta H ataupun heat of reaction. Delta H boleh. Okay, delta H is positive. Okay, so boleh. Yang ni kalau tadi letak dekat sini pun boleh. Yang ni delta H is negatif lah untuk yang exothermic ni. Untuk exothermic, delta H is negatif. Endothermic, delta H is positif. Boleh? Sebab itu adalah maklumat. Okay, so dekat sini disuruh construct an energy level diagram for the following reactions. So clue yang pertama, kamu kena tengok delta H. Delta H dia positif ke negatif? Okay, very good. Dia negatif. So, dia naik tangga ke turun tangga? Okay, very good. So, daripada ni kita tahu dia exo. Dan dia turun tangga. So, rupa dia akan jadi. Okay. Jangan lupa dia punya y-axis dia mesti tulis energy. Okay. Kita pakai ni. Kita tulis energy. Okay, yang reactant ni kena tulis apa? Kat atas ni. Kita tulis apa?
Jangan tulis reactant. Tak nak, bukan reactant. Kita tulis apa? Bukan tulis A tambah B. Okay. H2 plus Cl2. Jangan A tambah B. Pakai equation tu. Itu contoh. Okay, lepas tu dekat bahagian reactant dia punya produk, dekat bahagian produk ni tulis apa? Produk ni. Okay, kena tulis 2HCl Okay. Lepas tu dia turun tangga, dekat tempat tangga tu kena tulis apa? Okay, kena data H equal negatif ke positif? Negatif kan? Kejap Sebab dia exo, kita tak negatif Kejap Untuk saya nampak tak? Okay, so jawapan dia akan jadi macam ni Jawapan dia akan jadi macam ni. Okay, dapat tak jawapan dia macam ni? Okay. So yang atas reactant ni, jangan tulis reactant, tulis dia punya equation tu. Equation untuk reactant. Ini pula equation untuk yang produk. Oh, kena letak lah negatif 1 tu. Per mol negatif 1 kena ada. Betul-betul, per mol kena ada. Ini salah. Asal tak letak? Asal tak letak? Sebelum ni pun tak letak. Betul ada per mol. Ada malas. Tak okay, I know kata nak letak tak dia punya ni. Kalau tak letak G ni pun tak apa. Okay, ikut yang nota tu. Yang nota tu betul. So, ini kat sini kena tambah per mol Kena tambah per mol. So, kat sini saya tambah sini. Per mol. Dekat ujung ni. Ayo, hai. In front of text. Sekejap Format. Shape fill. No fill. No outline. Okay, so kat sini kan boleh tambah per mol. Okay, so yang G tak payah pun tak apa. Yang penting H2 plus Cl2 dengan 2HCl. Okay, next question. Okay, next. Kamu kena tengok, dia naik tangga ke turun tangga? Okay, very good. Dia naik tangga sebab dia adalah endo. Okay, jangan lupa letak energi tau. Jangan lupa letak energi. Tapi yang jawapan ni tak letak energi pula. Letak energi Kalau tak letak energi jadi salah. Okay. Ni walaupun jawapan dia tak letak energi, kena betulkan lah. So kat sini ada dua kesalahan Apa dua kesalahan tu? Okay, very good. Pertama tak ada energi. Lagi satu tak ada per mol. So letak energi dengan per mol. So jawapan ni baru betul Okay, setakat ni okey lagi tak? Dah pukul 3.30. Baru berapa muka surat 4 muka surat. Okay. Sebab saya nak kamu faham betul-betul konsep dia. Okay, ini yang gambar tadi. Yang saya nak tunjukkan bond breaking dengan bond forming. Okay, so dekat sini dia adalah negatif 184 kilojoule per mol Jangan lupa kena ada per mol. Sebab dia data H. Okay, so kita start dengan reactant. Reactant dia adalah 2H. Ada 2H, H2 sorry. H2 dengan Cl2. Kat sini ada bond antara dia orang. Okay, so kita kena break the bond dulu.
antara H dengan H, Cl dengan Cl. So heat is absorbed untuk break the bond. Lepas tu, bila H plus ni jumpa dengan Cl minus, dia akan forming bond. So, bila dia forming bond, heat is released. So, sebab dia negatif, okay, heat released during bond formation adalah lagi banyak daripada heat absorbed during bond breaking. Okay. Dekat sini faham tak gambar ni? Dia kena pecahkan ikatan untuk buat ikatan baru. Okay, so kita tengok kalau kamu faham, kita tengok kita isi kata kosong. Okay. For the exothermic reaction, heat released is exo. His release is more than heat absorbed, betul? Higher dengan more boleh. Okay, for endothermic reaction, heat released is less than heat absorbed. So, kamu kena faham lah. Kalau ni exothermic, so yang heat release dah banyak. Okay, kalau endothermic, heat absorb lah banyak. Tapi dua-dua tetap berlaku. Okay, name the chemicals that are suitable to be filled into hot packs and cold packs respectively. Okay, so kamu dah tahu dah endothermic, exothermic. So, apa yang sesuai dalam hot pack? Okay, so anhydrous, calcium chloride, anhydrous. Kenapa kena letak anhydrous? Kenapa kena letak anhydrous? Okay, sebab dia kering. So, bila dia campur air, baru dia heat is released. So, dia tak boleh dah basah tau. Dia tak boleh dah dalam solution. So, dia kena dalam keadaan kering. Bila react dengan water, dia dah dissolve water, barulah heat is released. Okay, so hot pack adalah anhydrous aluminium chloride, calcium chloride, magnesium sulfate, copper sulfate, and calcium oxide. Kalau cold pack pula, apa-apa yang ammonium salt boleh. So, saya letak jawapan dia. Sekejap saya letak jawapan dia. Okay, ini adalah untuk endo dengan exo. Okay, so untuk hot pack, anhydrous aluminium chloride, anhydrous calcium chloride, anhydrous magnesium sulfate, anhydrous copper sulfate, and calcium oxide. Cold pack, ammonium nitrate, ammonium chloride, potassium nitrate, sodium thiosulfate. Kalau tak dehydrated, dehydrated. Anhydrous dia boleh lah. Sebab dia tak ada air kan. Tapi anhydrous lebih baik lebih pada masalah bahasa je. Okay. Habis dah pasal exothermic dengan endothermic. Okay, next kita nak tengok contoh bagi exothermic ataupun endothermic reaction dan cara nak buat eksperimen dia. Okay, ni pun saya dah ajar dulu, cuma saya nak ingatkan sahaja. So, first kali adalah heat of precipitation. Precipitate tu maksudnya mendakkan. So, heat of precipitation, haba pun mendakkan. Okay, saya baca ayat dia dulu. Heat of precipitation is the heat released when 1 mole, kena ada perkataan 1 mole of precipitate is formed from its ion solution. Saya ulang. Heat of precipitation is the dia mesti release is the heat release is the heat released when 1 mole of precipitate is formed from its ions.
from its ion solution. So perkataan yang penting adalah dia punya perbezaan dia absorb ke release. Okay. Lepas tu mesti beritahu 1 mole of precipitate formed. Okay, 1 mole kena ada. Okay, precipitate formed. Lepas tu from its ion solution. Okay, itu adalah heat precipitation. Lepas tu there are 3 important steps to calculate the heat of precipitation. Okay, yang ni dia akan berulang untuk heat lain pun. So H equal to MC theta. Lepas tu kita kena kira number of mole precipitate. So mole adalah tak kisah kalau dia bagi solution kamu pakai MV over 1000. Kalau dia bagi mass kamu pakai gram mass over molar mass. Lepas tu kita bahagikan MC theta tadi tu dengan mole tadi dapat delta H ataupun heat of precipitation. Okay, so step dia senang je. Yang pertama, H equal to MC theta. Theta. Insert Insert symbol theta. Sekejap saya cari theta. Theta. Sekejap sorry Okay, ni theta. Okay, so first kali adalah H equal to MC theta. Okay, lepas tu yang kedua adalah cari number of mole. Yang ketiga, okay, delta H tu, insert delta H tu sama dengan positif ke negatif Ini kamu kena letak positif ke ataupun negatif. Ini letak dulu. Okay. Sebab positif negatif bergantung kepada heat release dengan heat absorb. Dia tak ada kaitan dengan nombor ni. Nombor ni tak ada kaitan. Okay. So positif negatif. Tapi MC theta over mole. Boleh? Okay. Yang ni unit dia saya nak ingatkan. Ini unit dia biasanya adalah joule. Okay. So kamu kena tukar dulu kepada kilojoule lepas tu. Sebab MC theta yang dalam ni unit dia adalah kilojoule. Ni saya nak ingatkan banyak kali Faham tak konsep dia? So kalau nak selamat kat sini adalah MC theta per 1000 lah. Okay, tapi kalau kamu dah tukar dulu kilojoule kepada daripada joule kepada kilojoule, okay, kamu dah selamat. Okay, faham tak konsep ni? Yang ni dulu. Sebab yang ni dalam semua heat off reaction semua pakai yang ni konsep ni. Okay. So next. Okay. Kita akan anggap C tu adalah 4.2. 4.2 daripada water. Okay, saya lupa nak ingat. Beritahu tadi. Yang C ni datang daripada water. M ni datang daripada solution Sebab kita M tu datang daripada volume of solution. Dengan kita menganggap bahawa 1 cm cube sama dengan 1 gram. Okay. Lepas tu C kat sini mestilah 4.2. Okay. Lepas tu theta dekat sini adalah difference in temperature. Difference maksudnya initial minus final. Okay, final minus initial. Tapi jangan letak lagi positif negatif tau. Iman kata final minus initial. Tapi jangan letak, kalau dia negatif pun kamu letak positif lagi. Faham tak? Yang positif negatif tu kita akan letak last sekali. Okay, contoh apa maksud yang negatif tu letak last sekali? Okay, sebab ada satu, okay, kalau satu eksperimen ni, okay, initial temperature dia adalah 30 darjah Celsius contohnya.
Lepas tu final temperature dia initial I. Initial I. Okay. Final temperature dia adalah mungkin 33 darjah Celsius. Okay. Dekat sini, dia punya difference dia, okay, difference dia adalah 33 tolak 30. Sama dengan 3 degree Celsius. Tapi nanti dekat bawah delta H, ini positif kan? Delta H kamu kena letak negatif. Sebab dia adalah exothermic. Sebab increase in temperature kan? Ini kurungan increase in temperature. So bila increase in temperature, dia adalah exo. Okay. So kat sini kena letak negatif. Lepas tu something lah. X. Okay, saya tak tahulah berapa nilai dia tapi unit dia ni. Okay. So ada satu eksperimen lain. Dia punya temperature dia decrease. Okay. So contohnya initial temperature 30. Final temperature 27. Kalau kat sini adalah 27 tolak 30 kan? Betul tak? So dia negatif kan? So kalau negatif maksudnya dia decrease in temperature. Decrease in temperature, so dia adalah endo. Tapi dalam MC theta, saya ulang, dalam H gitu MC theta, okay, jangan letak ni negatif. Sebab last kali kita akan letak kat sini positif. Okay, so walaupun dia nilai dia adalah negatif kat sini, tapi letak kat dalam ni 3 juga. So mungkin kat sini adalah MC lepas tu kurungan 3. Okay, ini adalah 4.2 biasanya. M dia adalah, tengoklah nilai M tu. So kat sini jangan letak lagi nombor tu. Jangan letak lagi awal-awal. Awal-awal jangan letak lagi. Kita nak tahu difference dia sekarang ni. Okay. Kalau tolak dia negatif, dia adalah endo. Tapi dalam equation ni jangan letak negatif. Okay, faham tak konsep dia ni? Yang last kali baru kita letak positif atau negatif. Okay. Penat ya. Okay. Tak apa. Teruskan. Ya, saya salah buka. Ni. Apa tu? Jawapan. Oh my god. Sekejap Oh, salah ke? Salah. Dalam sekejap saya salah download dia. Okay, so sekarang kita berada dalam page ni. Okay, sorry for the inconvenience. Okay, teruskan dengan yang ni. Kejapnya. Okay, so kat sini kita tengok satu-satu assumptions ni kena ingat, bukan boleh keluar dalam exam apa tu?
dalam exam objektif. Boleh juga keluar. Okay. So kalau kita tengok ni, assumption dia, heat capacity of solution is equal to heat capacity of water. Sebab kita pakai volume of water ni kan. The density of solution is equal to density of water 1 gram per cm cube. So setiap 1 cm cube tu 1 gram dia punya GCM dia. No heat is released to the surrounding. Yang ni memang tak logik, tapi kita assume sahaja. Mesti juga akan release juga ke surrounding kalau logik ni kan. Lepas tu no heat is absorbed by apparatus. Okay, logiknya apparatus tu tetap akan absorb heat, tapi kita assume sahaja. No heat is absorbed. Okay. So, kanak-kanak, kita tengok dulu eksperimen yang pertama, iaitu eksperimen yang ini. So, dia ada dua solution. Sodium sulfate dengan lead to nitrate solution. So, initial temperature for both solutions kena ambil dulu. So, kalau dia berbeza, kamu kena ambil dia punya purata. Kalau dia sama, kamu ambil je lah 28, ni 28, so tak ada masalah. Okay, so kalau dia punya step, ni saya kena ajar juga dia punya step. Tadi kamu dah nampak gambar dia. So first sekali adalah prepare two solutions dulu. Okay, solution yang pertama adalah P50 cm cube of sodium sulfate solution. Saya lupa nak beritahu, bila ada solution mesti ada volume dan concentration. So of 0.1 mole per dm cube. Okay, so the sulfate solution and lagi satu adalah 50 cm cube of 0.1 mole per dm cube. Yang ni kena tulis kalau nak buat eksperimen lead to nitrate solution. Okay, so kita prepare. Lepas tu saya akan masukkan pour both solution into two different, ini penting, bekas yang penting, bukan beaker tau. Kamu boleh pakai plastik cup ataupun kamu boleh pakai polystyrene. Okay. So, yang ni penting. Kamu tak boleh kata beaker. Kenapa tak boleh pakai beaker? Kenapa kita kena pakai plastik ataupun polystyrene cup? Very good. Untuk prevent heat loss. Kita tak nak heat tu loss to the surrounding. So, kita assume plastik dengan polystyrene cup ni, dia boleh contain the heat tu. So, kita nak heat loss prevented. Okay. Lepas apa, kamu kena ambil initial temperature. Take initial temperature for both solutions and record. Yang ni penting, record tu penting. Kalau tak record salah. Mesti ada record. Lepas tu mesti initial temperature for both solutions. Okay. Lepas tu kita akan nanti kita akan tuangkan masuk kepada salah satu lah. So dia akan jadi, kalau logiknya, kalau gambar ni logiknya dia punya solution dia akan naik kan, betul tak? Takkanlah yang ni tambah ni tak naik kan? Okay. So kita akan mixkan both solution. Okay. Bila mixkan both solution, okay, mix both solution into a plastic ataupun polystyrene cup. Okay, kita dah mix.
Yang ni penting. Ini penting. Kena stir the mixture using apa? Saya nak tanya ni, using apa? Very good. Kena pakai thermometer Kita jangan pakai glass rod tau. Sebab nanti dia akan heat loss tu. So kita akan pakai thermometer. Okay, macam-macam ejaan thermometer aku jumpa sini. Okay. So lepas dah stir using thermometer, ini pun penting juga, penting sangat adalah take the temperature of the mixture. Okay. Ini soalan dia. Ini selalu ramai salah. Lepas tu take dia apa? Takkanlah initial. La ilaha illallah. Ini initial dah. Ni dah masuk dah. Ni initial tadi. Okay. Kat sini biasanya akan bergaduh Kalau kamu tulis final, dia akan jadi salah. Tak boleh pakai final. Sebab kita tak tahu final tu apa. So kat sini kita pakai maximum boleh. Kita boleh pakai highest. Kenapa tak boleh pakai final? Kenapa tak boleh pakai final? Kita kena ambil maximum dengan highest. Okay, betul. Kita tak tahu sampai bila final tu. So contohnya, bila kamu contohnya kita buat table kat sini. Okay, kamu ambil setiap kamu tengoklah thermometer dia kan. Mula dia naik daripada 30 dia jadi 31, 32, 33, 32, 31. So kalau final kita akan ambil yang 31 ni, betul tak? So sebenarnya kita akan ambil yang ini Kita akan ambil yang tu. Kita buat format shape fill, no fill, warna merah, tebal. Okay. So enter. Okay, so kita akan ambil yang ni. Kita tak ambil final. Kalau kita ambil final, kita akan ambil yang dah turun ni. Tak boleh ambil temperature after 10 minutes. Kita tak boleh ambil masa sebab kita tahu 10 minutes tu dia dah sejuk ke ataupun dia makin menaik. Kita tak tahu. So kat sini jangan pakai masa. Kita kena tengok increment dia. Dan increment dia naik. Lepas tu kalau dia turun balik, kita akan ambil yang maksimum. Kita akan ambil, kita tak akan cakap ambil setiap 30 saat. Tak. Kita akan tengok thermometer tu. Masa eksperimen tu, thermometer tu sentiasa ditengok perubahan dia. Okay. So dekat sini ayat ni mesti maximum ataupun highest temperature. Lepas tu kena apa? And record. Mesti ada record. So ada record pertama, ada record kedua. Lepas tu last kali kita kata calculate the heat changes and heat of precipitation based on the data. Dah, contoh. Okay. Faham tak eksperimen ni? Cara dia. Okay. Yang ni kalau saya akan bagi juga slideshow yang berkaitan dengan ni yang kita buat dalam notanya, tak ada nota yang kelas kita tu. Saya akan sharekan slideshow tu juga. Okay, so mungkin ada ayat dia, macam ayat saya ni adalah paling ringkas. So dalam slideshow tu akan lain sikit, tapi konsep dia masih sama. Okay.
So, kalau apa masalah nanti kamu boleh message saya personal lah. Okay. Kita ada 10 minit lagi. Kita ada 10 minit lagi. Okay. So, kita tengok ni. So, kita kena tengok write a balanced chemical equation for the above reaction. So, adalah sodium sulfate dengan lead nitrate. So, sodium sulfate. Ini dah habis lah So, sodium sulfate. So, sodium sulfate dengan lead to nitrate. Okay, ini bagi saya kamu dah faham. So, kamu just tukarkan saja cation ion dengan anion. So, jadi NaNO3 plus PbNO3 tu. Okay, sorry. Ini adalah PbSO4 Apa-apa lah. Okay. Balance kan, sendiri dua. Okay. So, kamu dapatkan ni dapat 2 markah. 1 markah daripada reaktor dengan produk yang betul. Okay, semua ni kena betul. 1 markah lagi datang daripada balance. Okay. Next question. Classify the product form to soluble salt and insoluble salt. So, dia kata kat sini, antara produk ni, mana soluble, mana insoluble. Okay, mana soluble, mana insoluble. Okay, very good. Yang sodium nitrate adalah soluble. Okay, lead to sulfate adalah insoluble. Kita kena ingat salt Kamu kena ingat all sodium salt are soluble ataupun all nitrate salt are soluble. So, obviously adalah soluble. Dan yang ini adalah all lead salt are insoluble except lead to nitrate. Okay, so konsep untuk soluble kat sini adalah solubility. All sodium salt are soluble. Okay, ataupun all nitrate salt are soluble. Okay, lagi satu adalah all lead to salt are insoluble. Semua lead adalah insoluble except lead to nitrate. Okay, semua dia adalah insoluble kecuali lead to nitrate. Okay, so kat sini soluble, insoluble. Okay, very good. Okay, what can be observed when two solutions are mixed? Kat sini soalan dia. Okay, saya nak tanya, boleh tak kalau kita tulis nama dia kat sini? Jawapan dia. Saya buat sini sodium nitrate. Boleh tak? Sodium nitrate solution. Okay, ataupun saya tukar kat sini, saya buat NaNO3. Boleh tak? NaNO3. Okay, dua-dua boleh Dua-dua boleh. Sebab apa boleh dua-dua? Okay, sebab dia classify. Dia tak kata name Dia tak spesifikkan Dia tak spesifikkan sama ada dia nak name ke ataupun dia nak formula. Okay. So kat sini nak jawab. Okay, C. What can be observed when two solutions are mixed? Okay, so kamu kena tahu warna kepada insoluble salt tu. So nama dia. So dia punya observation adalah white precipitate is salt. Okay. Okay. Based on the temperature change in the experiment. White solution salah. Bukan, dia kena precipitate. White solid form boleh. White solid form boleh. Okay, so dekat sini, dia 28 jadi 28.5 kan? Okay, so 28 jadi 28.5. So based on the temperature change in experiment, take the type of reaction. So type of reaction dia apa? Exo ke endo? Okay, very good. Dia adalah exothermic reaction. Kalau tak tulis reaction pun boleh. Okay, lepas tu calculate
The average initial temperature of lead to nitrate solution and sodium sulfate solution. So kalau yang pertama adalah average. So senang lah, tak kira pun 28 kan. Senang sangat. Okay, lepas tu increase in temperature of the reactant. So berapa? Okay, yang ni unit dia wajib tulis setiap jawapan. Sebab dia ada 1, 2, 3. So, untuk yang pertama, kamu kena tulis 28. Lepas tu kena tulis degree Celsius. Lepas tu, yang kedua, 0.5 degree Celsius. Kena tulis tu. Okay. Lepas tu, dia kata total heat released. Okay, kalau heat release adalah delta L3. Dia adalah heat change kan? Heat released adalah MC theta. So, M dia 50 tambah 50. Betul tak? Kenapa 50 tambah 50? Kenapa 50 tambah 50? Siapa boleh beritahu saya? Okay, sebab volume dia adalah 50 cm3 dengan 50 cm3. Okay, lepas tu darab dengan 4.2 dengan theta dia adalah 0.5 degree Celsius. So, kamu dapat 210 joule. Unit kena tulis joule. So, assumption tu kena tahulah. Tadi saya beritahu assumption dia density of water solution equal to density of water 1 gram per cm cube. Okay. Lepas tu seterusnya adalah kita assume no heat loss to surrounding. Okay, no heat absorbed by apparatus. Okay, lepas tu boleh juga specific heat capacity of mixture is equal to specific heat capacity of water, iaitu 4.2 joule per gram per degree Celsius. Satu. So, ada 4 assumption sini. So, kamu boleh pilih dari mana lah. Okay. Lagi 3 minit. Kita habiskan dulu untuk ni. Ni. Okay. Next. Number of mole of lead to ions in lead to nitrate solution. So, kita ambil lah tadi dia punya ni adalah MV over 1000 kan? Okay. So, sini lead adalah MV over 1000, ambil yang ni. So, sodium pun MV over 1000 yang ni. So, jawapan dia adalah sini 0.005 mol. Kita tulis mol Kalau tak tulis mol salah. Sebab dia dah bahagikan nombor-nombor Roman tu. Setiap Roman tu kena letak dia punya unit yang betul. Kalau dia minta lead to ion sama dengan sama. Okay. Yang ni Alisha nanti kita PM tepi. Nanti saya terangkan kenapa. Okay, next. Yang ketujuh. Okay. Ketiga last. Okay. Seterusnya dia suruh cari precipitate pula. Kalau precipitate nisbah kita boleh nisbahkan. Kita nisbahkan sodium sulfate. Kita nisbahkan dengan PbSO4.
Kenapa kita kena nisbahkan? Kanak-kanak. Sebab kita tak ada maklumat tentang PPSO4 ni. Tapi kita tahu maklumat tentang sodium sulfate solution. So dalam equation tadi, dalam equation yang ni, kita ada equation ni kan? Okay. So based on this equation, okay, based on this equation, kita dah tahu mol untuk sodium sulfate dengan lead to nitrate. So kita boleh pakai apa-apalah kat depan ni, boleh gantikan sodium sulfate ataupun lead to nitrate Kita boleh gantikan kita nisbahkan PbNO3 tu dengan PbSO4. Sebab soalan kita adalah PbSO4. Kan? Okay. So, kat sini 1 nisbah 1, betul tak? Ataupun kat sini pun 1 nisbah 1 kan? So, kita tahulah mol untuk kalau dia 1 nisbah 1, kalau dia 0.005 mol, nisbah dia 0.05 mol lah kan? So, jawapan dia adalah 0.05 mol ni. Okay. So, next, last sekali adalah total heat release. So, total heat release adalah tadi yang 210 joule tadi kan? So, kita daripada MC theta tadi, heat release tadi adalah 210 joule, tapi kena tukar kepada kilojoule kan? So, berapa kilojoule? 0.21 kilojoule. Lepas tu, daripada ni, mol pula adalah 0.005 mol. Ini. 0.005 mol. Okay. So, 0.005 mol. So, delta H. Okay, delta H sama dengan, okay, ni positif ke negatif kanak-kanak? Saya nak tanya ni, positif ke negatif? Okay, very good. Dia negatif So, letak negatif dulu. So, dia adalah 0.21 bahagi dengan 0.05. 0.005. Okay, unit dia kilojoule per mol. Okay, so sini sama dengan, okay, 0.21 bahagi 0.005. So, 42. So, kat sini jawapan dia negatif 42 kilojoule. Unit dia mesti ada per mol. Okay. So, last sekali F. Okay, dia tanya, what is meant by heat of precipitation? Heat of precipitation, dia kata based on experiment tau. Kanak-kanak, ni based on experiment. So, kamu kena gunakan ayat dalam eksperimen tu ataupun bahan dalam eksperimen tu. Macam tadi atas ni, saya beritahu secara general. Heat of precipitation is a heat release when 1 mole of precipitation is formed from its ion solution. Okay, so kat sini, kamu kena pakai bahan dia. Jangan, ini adalah general saja. So, heat is released, betul. 1 mole, betul. Of, apa precipitate yang form? Bukan, ni bukan operational definition. Kalau operational definition, kita kena what you do, what you observed. Tapi yang ni lah kita pakai bahan dia. So, kat sini adalah lead to sulfate precipitate. Okay, is formed from ion apa yang kita pakai. So, dekat sini kamu kena fikir. Okay, kamu kena fikir yang ni. PbSO4 kan? So, senang je. Kamu ambil dia punya ion dia. Sebab kita tahu lead to sulfate. So, kamu buat from, ambil je lead to ion and sulfate kan? And sulfate ion. Macam tu je lah.
Dah. Lead 2 and sulfate ion. So, ambil lagi terus dia punya number itu. Faham tak? Yes, kita ambil terus nama dia. So, contohnya kalau saya tukar, kalau saya tukar ni lead 2 sulfate ni, saya tukar jadi saya tukar ni jadi, nanti saya terangkan Oh, boleh? Boleh? Sebab dia berdasarkan eksperimen kan? So kat sini adalah lead 2 nitrate solution and sodium sulfate solutions. Boleh? Betul lah, betul. Sebab dia nak berdasarkan eksperimen kan, so kena ambil lah solution ni, betul lah. Saya salah So kena ambil ni. Okay. So habis. Lepas tu kita, sikit lagi. Boleh tak saya ambil masa kamu sikit? Sikit lagi. Okay. So kita tengok sini. Ni adalah dia punya tanya soalan ni adalah ni kan, dia suruh lukis kan, construct. So kita tahu dia exo, dia naik tangga ke turun tangga? Okay, very good, dia turun tangga. Okay, dia turun tangga. Lepas tu ingat kena lukis y axis dia, kena label apa y axis dia? Okay, betul, kena label sebagai energy. Okay, lepas tu dekat reaktan dia, okay, saya tunjukkan ni. Ini jawapan dia. Okay, tengok jawapan dia. Pelik tak? Kamu boleh buat macam ni ataupun kamu boleh buat Na2SO4 plus BB NL32. Pasal kat sini adalah Na 2 NaNO3 plus BbSO4. Okay, boleh mana-mana. Okay, siapa yang yang ni dia guna ionic equation. So dekat ni, dekat energy level diagram ni, dekat energy level diagram, kamu boleh pakai sama ada full chemical equation atau kamu boleh pakai ionic equation. Okay, dua-dua betul. Okay, so macam mana kita nak dapat ionic equation ni? Okay, nak dapat ionic equation ni, kamu kena tengok dulu chemical equation. Chemical equation dia adalah sodium 2 sulfate plus PbNO32. Okay, produce 2 NaNO3 plus PbSO4. Okay, so tengok equation ni. Tadi kita dah asingkan mana soluble, mana insoluble. So yang saya bulat ni adalah insoluble Ini insoluble. So selain daripada yang bulat ni, kamu boleh ionizekan dia dalam water. So bila dia dah ionize in water, ni saya ketepikan dulu Ni saya ketepikan. Ni saya dulu. Bila kita dah ionize in water, yang ni dah ionize in water kita tepikan. Okay. So kamu boleh tulis sini. So Na2, so 2 Na plus. Sorry. 2 Na plus. 2 Na plus. Plus SO4 2 minus. Plus Pb2 plus. Plus 2 NO3 minus. Produce 2 Na plus. Plus 2 NO3 plus PbSO4. Okay. So, kamu tengok ni Kamu tengok, saya beritahu satu-satu Ini penting, tengok. Okay. Kamu tengok ni, ini boleh ionized.
Bila dia boleh ionized, ini saya nak tunjukkan betul-betul. Na ni ada dua. Na, lepas tu, ni saya pakai warna lain lah. Warna, okay, Na, lepas tu, dua ni kat depan ni. Okay. Lepas tu SO4 kat sini. Lepas tu, untuk yang PbNO3 tu ni, okay, PB ni ada satu. PB ni ada satu. Lepas tu NO3 ni ada dua. Sebab dia dua kat sini. Ada dua. Okay. Lepas tu NaNO3 ni, dia ada dua Na, ada dua NO3. Ini penting So, perkataan dua tu penting. So, dua Na, lepas tu dua NO3. Okay, ni pun dua ni pun kena ambil juga. Dua NO3. Okay. So, kalau kamu tengok ni, sebelah kiri dan sebelah kanan anak panah ada yang sama. Okay. So, kita tengok ni, kita copy balik. Okay, dia ada yang sama. So, apa yang sama dekat sini, kita padamkan. Kita potong. Okay, apa yang sama? Na plus, dua Na plus ni. Kita potong. Lagi satu. Ada lagi. Okay, NO3. Dua NO3, dua NO3. Okay. Sebab tu dah dapat Pb 2 plus SO4 2 minus produce PbSO4. Okay. Satu dapat ni. Ini adalah ionic equation. Tapi senang. Okay, ini adalah chemical equation. Okay, ni saya kotakkan dia nampak. Ni chemical equation. Ni ionic equation. Okay, tapi kalau senang, lagi senang adalah kamu tak payah fikir, tak payah buat jalan kerja pun. Senang adalah apa? Kamu tengok ni, apa dia punya insoluble salt. Kita dah tahu dah insoluble salt dia adalah PbSO4. Kita tahu dah PbSO4. Terus saya ambil ion dia terus. So, kita tahu ion dia punya insoluble salt adalah PbSO4. Terus ambil ion dia Pb2+. Okay, terus ambil ion Pb2+. Plus SO4. 2 minus. Dapatlah PbSO4. Senang tak? Tak perlu buat jalan kerja. Kalau kita dah tahu dah terus ni adalah insoluble salt, terus ambil dia. Okay, ni direct dia terus. Kita terus ambil ion-ion dia. Tak perlu dah nak buat jalan kerja ni. Jalan kerja ni nak bagi kamu faham je. Tapi sebenarnya, ambil sahaja insoluble salt, sebelum dia adalah ion-ion yang membentuk dia. Okay, so ini saya copy. Okay, so sikit lagi, lima saat lagi. Okay, why was polystyrene cup is used? Kenapa? Kenapa dia used? To prevent, to reduce. Dia tak prevent sorry. Kalau kata prevent, salah Dia kena reduce. Dia memang tak boleh nak prevent tau. So ayat dia adalah to reduce heat loss. Okay. Kalau pakai prevent ni tak logik. Sebab kita tak boleh nak prevent heat loss. Ifa Suria, kalau heat insulator tak soalan ni lagi, kenapa kita pakai heat insulator? Dia kata. Kenapa kita kena pakai heat insulator? So, kita pakai heat insulator to reduce heat loss. Itu tujuan dia. Okay. So, yang ini adalah negatif 50.4 kJ per mol. Okay. Ini penting Ayat dia penting Kalau tadi kita dapat 42 kan? Tapi yang sebenar-benarnya adalah 50.4. Okay. So, the above information shows the theoretical value of heat precipitation of PbSO4. So, ini adalah nilai dia. Compare the value of heat precipitation obtained from the experiment. So, kita compare kan macam mana nilai dia?
Kalau teori 50.4. Ini negatif kilojoule per mol. Tapi kalau praktikal, kita praktikal tadi, kita dapat negatif 42 kilojoule per mol. So kita kena compare dulu nilai dia dulu. Mana lagi tinggi, mana lagi rendah. Compare dulu. Kamu beritahu saya jawapan dia. Mana lagi tinggi, mana lagi rendah. Cepat. Nak habis ni. Teori ke praktikal? Praktikal ke teori? Saya nak tahu konsep dia. Sebab saya nak tahu nilai dia ke, kamu tengok negatif dia ke macam mana? Teori is higher than praktikal. Praktikal lagi higher. Okay. So ada dua jenis jawapan kan? Okay. So dalam kes ni, kamu jangan tengok nilai negatif. Jangan tengok nilai negatif. Kita kena tengok nombor. Sebab negatif ni hanya melambangkan sama ada heat release atau heat absorb. Ataupun dia hanya menunjukkan dia endo ataupun exo. So jangan tengok negatif atau positif, tengok nombor dia. So dekat sini theoretically, okay, teori alah macam mana aku nak agent ni. Theoretical. Ni E Okay. Theoretically, heat of precipitation is higher than in practical. Kan? Okay. Sebab apa? Kita dapat heat particle ni lagi sikit. Sebab kita apa? Tadi ingat tak assumption tadi? Okay. Sebab some of the in practical, okay, some of the heat is lost to surrounding and absorbed by apparatus. Okay. Faham? So, theoretically, dia akan lagi tinggi lah sebab sebahagian pada haba tu kita tak dapat nak ambil. Kita tak dapat nak rekod dekat termometer. Opposite kat assumption dia. Okay, habis. Sorry lah saya ambil masa 17 minit. So, itu pun kita start yang 2.5 kan. Nanti saya bagi-bagikan video lah. Okay, itu saja. So, kita tinggal heat of displacement dengan kita tinggal heat of displacement lah. So, homework kamu kita tambahkan homework sikit. Okay, supaya kita boleh bincang hari Rabu ni adalah sampai 100. Ini ada aku. 122 sampai kita habiskan sampai 126. Benar? 126. Maksudnya kamu tambah 5 muka surat je lah. Okay, so ya Sarah. Boleh. Okay. So itu saja. Apa? Okay. Itu saja untuk kali ni. So kita apa precaution dia? Precaution. Oh, ada precaution. Sorry. Ada precaution saya tertinggal. So precaution dia adalah saya tertinggal. Satu, precaution dia mix the reactant quickly. Kena buat cepat-cepat.
supaya heat tu terus react. Okay. Lepas tu stir with the mixture. Stir the mixture with thermometer. Itu dia. Okay. That it's all for today. So, kita berhenti di sini dulu. Boleh? Okay, bye. Bye. Annyeong. Thank you. Sorry ya, ambil masa 19 minit. Bye. Love you. Bye. Terima kasih.